Okey, kita akan sambung kepada faktor yang ketiga, iaitu faktor jenis elektrod yang kita gunakan. Okey. Okey, kita tengok di anode. Okey, untuk jenis elektrod, faktor ini kita hanya consider jika elektrod aktif digunakan. Contohnya kuprum atau argentum. Okey. Kita tengok contoh dekat sini. Saya dah lukiskan dekat sini adalah, okey, ini kita gunakan pasangan logam kuprum dan kuprum. Kat sini elektrolit kita adalah larutan kuprum 2 sulfat. Biasanya, okey kelas pelajar, biasanya untuk logam aktif macam kuprum dengan argentum, biasanya elektrolitnya juga kita gunakan nama unsur yang sama. Kalau kat sini logam dia logam kuprum, garamnya mesti kuprum juga, logam kuprum. So kat sini larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Mesti gunakan elektrolitnya ni, nama garam dia ni mesti sama, kuprum dan kuprum. Ni sulfat ke nitrat ni tak kisahlah, tapi yang penting kuprum dan kuprum. So kita tengok what happen here. Okey, dalam faktor ni, bila kita gunakan elektrod jenis aktif, okey, tiada anion yang akan dinyahcaskan. Okey, maksudnya apa? Kalau macam contoh-contoh yang lepas, kita nampak di anode ada anion ataupun ion bercas negatif yang akan dinyahcaskan menjadi satu bahan yang lain. Ni contohnya tadi. Ini juga sama. Ada anion yang akan dinyahcaskan. Okey, tetapi di sini tiada anion yang dinyahcaskan. Maksudnya apa? Maksudnya, okey, sebelum kita tahu maksudnya apa, kita kena senaraikanlah ion-ion yang ada dekat sini. Okey. Dekat sini Cu2 plus, SO4 2 minus. Kita ada OH minus dan H plus lah macam biasa sebab dia adalah larutan. Okey. So, sekarang siapa akan pergi ke anode? Okey. Dekat sini siapa yang akan tertarik ke anode? Okey. So, OH minus dan SO4 2 minus. Sedangkan dekat sini adalah H plus dan juga Cu2 plus. Okey. So, kita kena ingat point dekat sini. Tiada anion yang dinyahcaskan. So, maksudnya dekat sini ion-ion ini hanya tertarik ke anode. Anion ini hanya tertarik ke anode, tetapi mereka tidak akan dinyahcaskan. Tidak akan dinyahcaskan. Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Atom logam pada anode membebaskan elektron. Atom logam pada anode, ni anode, ni atom logam. Atom logam dia nama dia apa? Kuprum. Apa akan berlaku pada kuprum? Membebaskan elektron, membentuk ion logam. Apa maksudnya? So dia kata di anode, what happen at anode? Tiada anion yang dinyahcaskan, tetapi apa berlaku? Atom logam Cu akan membebaskan elektron, membentuk atom logam bebaskan elektron, membentuk ion logam. Okey. Atom logam membebaskan elektron, membentuk ion logam. Okey. Okey, so inilah yang berlaku. So, secara gambaran dia macam mana? Gambaran dia begini. Ni logam ni akan terion menjadi Cu2 plus. So, dia keluar beramai-ramai. Keluar Cu2 plus terhasil dengan banyak sekali. Okey. So, pada akhir proses nanti agak-agak apa berlaku pada elektrod kuprum ni, pada logam kuprum ni? At the end of the process, dia akan menipis. Asalnya tebal, dia akan menipis begini.
menipis, ya, menipis. It become thinner, ya, semakin kurus, menipis. Okay, so apakah yang berlaku di cathode pula? Okay, ada yang tanya, cikgu yang ni jadi apa OH minus dengan SO4 minus? Tak apa, tak jadi apa-apa. Dia remain di sini tetapi dia tidak berlaku apa-apa pada diri mereka, ya. So di cathode, kalau awak perasan, untuk ketiga-tiga faktor, faktor E0, faktor kepekatan larutan dan faktor jenis elektrod, kita masih bergantung kepada nilai E0. Kita masih perlu bandingkan nilai E0 antara kedua-dua ion. Okay, so tak berubahlah. So kat sini competition dia antara CO2 plus dengan H plus. Okay. Tadi pun kita dah buat, CO2 plus dengan H plus. H plus 0.00, CO2 plus E0 dia berapa tadi? CO2 plus E0 dia positif 0.34. So dia kata kalau di cathode, ion dengan nilai E0 yang lebih positif akan dipilih untuk diturunkan. Okay, so inilah. So apa berlaku di cathode? CO2 plus akan dipilih untuk dinyah cas dan diturunkan. Turun maksudnya terima elektron. 2 positif terima 2 elektron, dia akan neutral, casnya akan jadi kosong. So jadilah dia logam cuprum. So at the end of the process, kita tahu, boleh nampak dekat sini apa yang berlaku di anode. Di anode ion cuprum terhasil. Okay, ion cuprum terhasil. Manakala di cathode, logam cuprum terhasil. So oleh kerana dekat sini logam ni akan membebaskan elektron, akan terion kepada CO2 plus. Okay, sedangkan dekat sini CO2 plus ni akan terima elektron, membentuk logam cuprum. So apa yang berlaku? Logam cuprum akan terenap di sini. At the end of the process, pemerhatian kita boleh lihat logam cuprum di anode menjadi nipis, semakin menipis, manakala logam cuprum di cathode menjadi tebal ataupun menebal. Kenapa menebal? Terdapat enapan logam cuprum. Okay. Enapan logam cuprum yang terhasil apabila ion cuprum menerima elektron ataupun mengalami penurunan. Okey, dah dapat hasil dia. Kat sini ion cuprum, kat sini logam cuprum. Jadi gemuk dia, menebal, menipis, menipis, menebal. Okey. Okey. Habis sudah kita bincangkan 3 faktor, okay, yang mempengaruhi pemilihan cas di anode dan juga di cathode untuk larutan aqueous. Ingat larutan aqueous, ion yang wujud mesti ada 4, mesti ada 4 ion, iaitu 2 daripada garam, 2